Tak on. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dihormati tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah di atas kurniaan kita yang kita doakan, iaitu Allahumma barik lana fi Sya'ban, fi Rajab, wa ballighna Ramadan, dan kita telah pun sampai ke Ramadan. Sampai Ramadan pula kita mendoakan Allahumma barik lana fi hadha syahr, ya Allah berkatilah kami di bulan ini. Oleh itu kalimah keberkatan dan doa itu sentiasa kita harapkan. Cuma bila kita nak tanya apakah itu keberkatan, alhamdulillah saya berkat usaha saya berjaya menerbitkan album nyanyian saya. Kan contohlah kan, dia kalimah tu saya dengar kan, berkat usaha saya dapatlah mendaki Gunung Everest contohlah. Berkat saya sekian saya berjaya. Itu semua kalimah yang biasa disebut oleh manusia, bukan kita je. Non-Muslim pun sebut juga dengan nama-nama mereka lah, blessing, dia diberkati, dirahmati. Silakan, itu bahasa manusia. Tapi juga Allah Subhanahu Wa Taala memiliki bahasa mereka, bahasa Allah Azza wa Jalla. Kita ni, bahasa yang kita gunakan ini adalah bahasa Allah. Arti kata kita mengucapkan itu atas dasar kalimah yang Allah ajarkan kepada kita. Bahkan dalam semua ilmu pun kesemua itu milik Allah. Itu kita sudah maklum. Baik, cuma kita sebut kalimah berkat. Moga berkat aja. Jumpa orang kahwin, barakallahu lakuma. Kan, itu doa biasa kan, nyanyilah hari lagu pun dilakukan untuk mendoakan keberkatan. Kalau kita pergi kahwin pun akan ada, semoga kedatangan tuan-tuan memberkati lagi majlis kami ini, memberkati. Soalan kita ialah, apakah itu berkat? So kita kena carilah, okay, cari sikit dah daripada makna-makna dalam kamus Arab lah, berkat daripada Arab. Okay, kalimah Arab dan diambil dan digunakan dalam bahasa kita, juga dalam bahasa Pakistan, Urdu dan sebagainya. So bila saya buka sikit-sikit je untuk kita nampak gambaran apakah dia berkat. Imam Muziri ni ulama yang mengarang kitab Lisanul Arab. Orangnya orang Afrika, tapi dia mengarang kitab itu sebab Arab ni terkenal dengan bahasa yang begitu kaya. Oleh itu mereka membuat kamus yang berbentuk menerangkan maksud sesuatu kalimah. Barakah apa dia, birkah apa dia, burkah apa dia, burkan apa dia. Itu merupakan kerja ulama bahasa. Okay, saya maaf. Okay, bismillah. Okay, baik. Dia kata apa di situ? Dia kata keberkatan boleh diartikan dengan makna pertumbuhan dan pertambahan. Apabila saya berkata kepadanya, kalau saya guna kalimah itu, semoga Allah memberkati ia, bermaksud semoga Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan keberkatan pada perkara tersebut. So kita faham, okey, berkat ini maksudnya ialah bertambah atau bertumbuh ataupun makin bagus, makin meningkat. Itu fahaman kita. Ada yang mengatakan berkat juga adalah keberkatan. Kita boleh faham apa tuan-tuan sekalian kalau banyak pendapat ini? Maknanya mereka melihat dari banyak sisi. Berkat itu apa ya? Sehat. Apakah berkat itu? Bahagia pun juga berkat. Apakah berkat itu? Makin besar pun juga berkat. Oh, itu semua dipanggil keberkatan yang pelbagai. Orang lihat dari banyak sudut dan juga segi. Okey, baik. Kalau tengok yang tu lain, dia kata apa? Katanya Syekh dalam Mu'jam Lughah, dia kata berkat bermaksud hidup yang luas, kesenangan, kekuatan dan kebaikan yang banyak. Itu benda itu juga ada dalam minda kita. Berkat dan sebagainya. Baik. So itu saya lantarkan dahulu makna keberkatan. Cuma mereka tak ada yang mampu memberikan satu maksud yang exact untuk setiap manusia. Sebab apa?
Jadi kita akan tengok insya-Allah taala. Baik. Saya sebenarnya telah melangkau mukadimah ni silap tune. Okey. Silap tak silap pun. Dia cuma macam filem kan, kadang-kadang dia terus pergi yang mana patah balik kan. 2 years before. Itu dia yang biasa. Baik tuan-tuan sekalian. Kita hari ini yang kita topik saya ni topik yang berkat. Topik berkat. Untuk mengolah benda itu, kita kena masuk satu pintu. Pintu itu pintu yang Allah sebut dalam Quran, kita semua hafal kot, saya rasa. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Baiklah, apakah ayat ini? Surah Ali Imran, iaitu ayat pada 191. Okey, apa cerita dia? Iaitu orang yang menyebut nama Allah ataupun mengingati Allah dalam keadaan dia berdiri ataupun duduk dan dalam keadaan dia mengiring ala junubihim. Kemudian dia berfikir dalam kejadian langit dan bumi. Dan kemudian di akhirnya sampai kepada perkataan Rabbana wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadha batila. Nampak gayanya, apa yang kamu ciptakan ini tak ada pun satu yang tidak ada maksudnya. Maha suci kamu, maha suci engkau ya Tuhanku, maka jauhkanlah kami daripada api neraka. Ayat ini kalau dibaca secara tafsir, kita nampak, oh okey, ini kelebihan berzikir kot, ini kelebihan berfikir. Baik, kata ulama, dua jalan yang besar untuk manusia itu sampai kepada Allah Azza wa Jalla, yang kita dok baca wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu, ataupun kata Ibn Abbas illa liya'rifun, lah untuk mengenali aku. Aku tak buat pun kamu ni, melainkan kamu kena kenal aku. Saya tak tahulah, saya mungkin dah makin berumur kan. Bila tak tapi kalau banding dengan orang yang tinggal, saya muda lagi lah. Ya, banding Nabi Nuh, saya muda lagi. Bawa anak-anak ni, kalau Nabi Nuh umur 1000 tahun. Kalau kita bandingkan umur sama kita dah pun sampai kepada satu umur yang kita kena memikirkan bukan lagi apa yang kita inginkan. Kita ada zaman. Sampai zaman tu kita akan fikirkan kita nak buat apa ya. Sebenarnya belum tentu fikir awal lagi. Tapi kita tak tahulah sistem pendidikan. Wallahu a'lam, mungkin kita punya persekitaran kita diajar memikir mengejar sesuatu. Hakikatnya bila kita baca Quran, rupanya kita kena buat sesuatu. Bukan wawasan nak kejar, bukan. Kita ada tugas sebagai setiap manusia. Sebab bila kita memikirkan, kita tengok ayat ni, kita tengok setiap alam, binatang, mereka bertugas. Udara, pokok, sungai, mereka bertugas. Untuk apa? Bertugas kepada kita. Saya yakin tuan-tuan makan sayur kan? Makan serai, saya makan buat untuk tu je. Makan semua makan tu, tapi itu semua tu apa? Deserve kepada manusia. Of course, setiap hari kita makan ayam, kambing ataupun daging, bahkan kewajipan pun. Lauk kalau nasi kosong tak mungkin kan? Mungkin tak? Weh, mana boleh miskin tu. Padahal Nabi SAW pernah satu ketika sebuah kisah. Saya akan selangkan kita punya cerita ni dengan kisah banyak. Kisah ni untuk apa? Untuk mengambil iktibar. Tidak semestinya kisah kita kena buat macam tu. Ayah, kita lain dengan makam mereka. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kita kenal nama itu kan, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana Nabi kata kalau ada Nabi lepas aku, Umar lah orang ni, banyak kelebihan. Satu hari Umar dia tanya kepada dia punya pembantu di zaman dia jadi khalifah, Abu Huzaifah ataupun Huzaifah Al-Yamani, namanya masyhur. Dia kata, wahai Huzaifah ni, Umar baik dengan dia. Kenapa? Tuan-tuan sekalian, sebab Huzaifah merupakan orang yang menyimpan rahsia nama munafik. Umar banyak kali tanya, Huzaifah, nama aku ada tak dalam list munafik tu? Kalau kita tanya lah, nama aku okey kot, saya okey kot. Umar dia punya risau yang nama dia digolongkan, dia selalu tanya Huzaifah, Huzaifah, nama saya ada tak dalam list orang munafik? Tak ada, kamu clear. Satu hari Huzaifah ni dilihat menjauhi Umar Al-Khattab. Umar tanyalah, kenapa
apa salah aku kan? Kalau kita bos begini je kan, kau ni pasal aku bos. Tapi kalau Umar ni lain, dia punya hati orang ni hidup lain. Dia tahu orang tak ngam dengan dia. Dia pun cuba tanya Huzaifah, apa cerita kamu ni? Kamu macam tak ngam dengan aku je, ada masalah ke? 3 benda wahai Amirul Mukminin, wahai 3 benda wahai Khalifah. Tapi kita agak panjang, saya tingkatkan satu je. Satu benda yang membuatkan Huzaifah tidak comfort dengan Sayyidina Umar, contohnya apa? Kalau kita tu, Allah, apa kita? Dia kata, aku nampak kamu mencampurkan dalam pinggan yang satu kurma dengan kuah ataupun dengan idam. Kalau kita sepinggan tu kambing, ayam, itik, telur dan juga nasi. 5 gabungan. Apalah, itu kita punya budaya. It's okay lah. Nak katakan Huzaifah ni dia tak setuju dengan Umar sebab apa? Nabi sendiri pun mengasingkan di antara pinggan kurma dia dan juga pinggan kecahan dia. Kerana bagi Nabi, kalau gabungan itu macam mewah. Padahal benda simple je. Dia menyebabkan hidup mereka ni agak kita kata Umar, lepas ni aku asingkan. Umar kata lepas tu aku tak pernah makan kurma, melainkan kurma sahaja, kurma tamar ya. Ataupun kalau nak lain, aku akan makan benda yang lain, tapi berasingan. Kalau kita mesti dia kata, tak apa lah kot, biarlah, tu salah kita. Tapi inilah orang yang menjadi keberkatan hidup. Simple lah, kalimah yang simple. Dan dia seorang yang tinggi kedudukan dia, namun dia mengambil kira setiap ucapan yang ada makna bagi hidup dia. Itu yang panggil keberkatan bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita mungkin lainlah. Tuan-tuan sekalian, itu kita selangkan supaya kita nampak bagaimana setiap manusia memiliki jalan menjadi keberkatan hidup masing-masing. Baik tuan-tuan sekalian, ayat ini tadi, dua perbuatan besar dalam surah ini ataupun dalam ayat ini ialah zikir dan juga fikir. Jadi, tapi fikir dahulu. Itu zikir merupakan pintu gerbang besar kepada fikir yang betul. Manakala kalau orang yang berfikir tanpa zikir, dia boleh fikir, dia akan sampai. Dia akan sampai kepada kalimah tu, ma khalaqta hadza batila. Betul, dunia ni betul, hebat. Banyak kelebihan, banyak kecantikan, banyak keunikan. Tapi kita sampai kepada kalimah awal tu, Rabbana. Oleh itu kita lihat ada ramai cendekiawan yang berfikir jauh, yang kita pun tak boleh fikir macam dia fikir. Namun bila bab ketuhanan, kosong. Tak ada Tuhan. Lagi ajib, lagi pelik lah. Tak ada Tuhan tu kalimah yang paling pelik tuan sekalian, walaupun dia hebat. Mengatakan tak ada Tuhan tu, kita tolak tepi lah. Kita kata minta maaf lah tuan, tak ada Tuhan tu teruk sangat lah tu. Namun kalau orang masuk ke dalam dunia ini dengan 2 pintu gerbang yang besar, iaitu zikir dan fikir. Zikir ni umum, tuan-tuan tadarus juga adalah zikir. Zikir lepas sembahyang tarawih juga adalah zikir. Kita zikir lepas sembahyang adalah zikir. Tapi hakikatnya kita patut berzikir selalu. Tak sempat lagi nak masak lagi, nak iftar lagi, nak tak semestinya berzikir tu perlu mendiamkan kita punya mulut. Oleh itu Allah kata apa? Uzkurullaha zikran katsiran. Solat ada 5 waktu yang wajib. Zakat ada tempoh dia. Puasa ada tempoh dia. Haji ada masa dia. Bila zikir Allah kata zikran katsiran. Sebutlah sebanyak-banyaknya. Tak ada isu. Ada sebuah kisah. Kisah ini tuan-tuan, kisahkan cerita ni tuan-tuan ambil cukup. Tuan-tuan yang kata tu nak buat macam tu, tak boleh. Kisah ni bila diceritakan tuan-tuan, untuk apa? Mendengar, memahami, mengamalkan mungkin, mengambil keberkatan ataupun mengambil faedah, ataupun sekurang-kurangnya dapat berkat dengan cerita, cukup. Cuma nak tanya tuan-tuan, cerita ni macam mana sampai pada kita? Itu sahaja-sahajalah nak kita tanya, kita cerita Melayu kancing dengan buaya, biasalah dengar kan. Cerita apa lagi? Cerita anjing dengan bayang-bayang, biasa dengar. Cuma question yang akan kita tanya, cerita ni macam mana sampai pada kita? Tua-tua lah cerita. Telling story itu merupakan di antara budaya setiap bangsa. Baik, cuma orang Islam ni ternyata tuan sekalian, orang Islam ni sejak dulu lagi mereka punya akhlak ataupun mereka punya tabiat ialah dipanggil membuat nota. Ajib. Tuan sekalian, ajib maknanya pelik. Di zaman manusia ataupun zaman manusia tak mengenal akan penulisan, orang Islam telah pun masuk ke dalam satu ruang yang lebih maju, mencatat setiap kisah ataupun perkara yang berlaku.
dipanggil taqlid dhikrayat, menotakan setiap perkara yang berlaku. Saya pergi 2 minggu lepas, bulan lepas lah saya kata, awal tu bulan 2 pergi ke Mesir. Kami ada seminar, ada mursyah, ada bengkel. Di samping pergi menziarahi masyayikh kami. Pergi ke Mesir, 2 benda kami akan ziarah: masyayikh yang hidup dan masyayikh yang meninggal dunia. Pergi jumpa para profesor kami, wajib. Dan pergi jumpa guru-guru mereka. Siapa dia? Imam Syafi'i lah, Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Lais bin Sa'ad, Imam Ibn Hajar Asqalani, Imam Sayuti. Oh pergi, kamu kan dah meninggal ke? Oh tak. Bagi kami itu adalah kesetiaan kepada ilmu. Yang hidup dihormati, yang meninggal diziarahi dan didoakan. Sempat saya berjumpa dengan, alhamdulillah, dengan Mufti Mesir, alhamdulillah, Syekh Syafi'i Alam, alhamdulillah, Mufti Mesir. Mesir dah tu mufti dia, negara Arab tu mufti dia. Dia tak ada mufti negeri Gharbiyah, mufti Iskandariah, tak ada, satu mufti saja. Dan jumpa dengan timbalan dia, Dr. Ali Umar, alhamdulillah, dia bagi kami nasihat. Dia kata, menziarahi orang saleh, kita menziarahi kan, ibu ayah kita meninggal kan, balik kampung, pergi kubur. Kenapa pula? Mak saya ni membesarkan saya, berkorban untuk saya dan sebagainya. Ibu saya, ayah saya, itu dia panggil setia. Kalaulah kita setia kepada satu pihak yang membesarkan kita dengan fizikal dan dengan didikan, bagaimana pula dengan ulama yang telah pun meninggalkan kita ilmu yang mengenal kita pada Tuhan dan pada Islam. Kita akan wafat, kita akan setia pergi ke makam mereka, mendoakan, bertawassul, mengambil keberkatan mereka. Berkat juga ujung mereka. Jumpa ulama, berkat juga cium tangan mereka untuk keberkatan. Syekh kami, Syekh Syed Shaltut, guru kami dalam usul fiqh, dia kata orang dahulu sentiasa membuat nota setiap apa yang tengok burung buat cerita. Kami ni hari ni tengok burung, makan chicken chop pun buat cerita juga. Hari ni makan chicken chop. Kita nampak macam wasting time kan, tapi itu adalah berharga bagi kita zaman ini. Zaman kita, apa kita beri nota? Tonton dengan gambar lah. Saya dulu tak suka sangat orang selfie, tapi bila saya dah tahu kata itu merupakan taklid. Orang main gambar ni, selfie ni adalah untuk menetap, menyimpankan benda, maklumat. Mungkin hari ni nampak macam boyo, contohlah. Allah, hari ni berqiyam mulai di Masjid Negara, ambil selfie kan. Allah kecoh lah, contohlah kan, contoh je. Tapi orang akan datang, itu satu kenangan, ada satu ilmu. Oh rupanya ayah kita ni rajin sembahyang rupanya, contohlah. Walaupun nampak macam rocker sikit, okay. Jadi benda tu menimbulkan maklumat pada kita punya keturunan, kita punya cucu kita. Oh alim ayah kita ni dulu pergi kuliah duha. Nampak, ingat pergi kuliah, pergi keluar pagi-pagi tu pergi main golf ke apa, pergi kuliah rupanya, contoh. Jadi kita boleh tahu, oh jadi tuan-tuan sekalian, sekaligus kita faham setiap benda tu ada dipanggil maklumat ataupun perkara. Kesemua tu untuk apa? Berkat. Berkat. Isu kita berkat tu apa? Apa berkat awak? Tak tahulah berkat saya apa. Nanti saya makan kenyang lah. Itu yang kita boleh cerita. Saya bahagia dan sebagainya. Baik, kita tengok ayat Quran cerita pasal berkat. Okey, jadi kita faham starting dalam agama kita, tuan-tuan, untuk masuk ke dalam, untuk mendalami, mencari kebahagiaan yang kekal, ialah dengan dua jalan zikir dan fikir. Dia tak ada kebahagiaan kekal memiliki, tak kekal maksudnya. Tuan-tuan boleh milik apa sahaja, bahagia. Bahkan memiliki ni lebih ada banyak panggil ketakutan. Apa takut hilang tak? Kita tanya orang yang memiliki macam-macam, dia kalut, takut ni nak kena jaga ni, 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 dan sebagainya. Satu cerita, tuan-tuan, dia cerita ni tak ada kena-mena dengan berkat, tapi saya rasa itu berkat. Wallahu'alam. Ketika di Mesir, tuan-tuan, ni bukan tak bagus pun, ni cerita ni bukan cerita bagus, tapi cerita keberkatan para awliya. Ketika di Mesir hari Jumaat, saya balik ke sini 3 hari bulan. 3 hari bulan Mac sampai sini lah. Sampai di 4 pagi, 2 petang saya punya kuliah. Sebaiklah saya buat dia kuliah. Alhamdulillah tak ngantuk. Tapi betul ngantuk lah. Tuan-tuan sekalian, 1 hari bulan kami dijemput ke hotel Intercontinental dekat Mesir, dekat Madinah Nas City. Ada program dengan pelajar-pelajar di Negeri Sembilan, medik lah. Saya pergi anak saya lah, pergi dengan Ahmad.
Sebelum waktu malam, event tu malam. Siang tu memang kami niat hari Jumaat tu. Memang niat pagi ni kita kena pergi 3 maqam. Maqam Syekh Atha'illah As-Sakandari, pengarang hikam. Depan dia maqam Syekh Abi Jamrah yang membuat kitab ringkasan Sahih Bukhari. Selepas tu ada maqam Ibnu Sayyidin Nas, waliullah yang besar, muhaddis yang hebat. Kena pergi maqam ni. Kena pergi. Carilah tutup yang kecil. Tak ada macam tutup ni. Naik 3 orang, tutup. Bayarlah. Nak berapa kami bayar. Nak pergi maqam Syekh Atha'illah As-Sakandari. Pergilah maqam. Alhamdulillah pergi. Daripada terus pergi kepada Masjid Soleh Ja'fari dekat Sayyidina Hussein. Semayang. Lepas tu kita ada zikir. Alhamdulillah. Habis cerita. Cerita tu, kita begitu tu apa? Nak berkat saya. Hidup kami tidak ada makna tanpa berkat mereka. Malam tu pergi ke hotel. Sana naik Uber. Kami naik Uber. Ini gerak kan? Sana Uber lah. Tak tahu malam tu tak tahu apa nak cerita. Tiba-tiba Allah, saya turun Uber sama masuk hotel, saya punya phone tertinggal dalam Uber tu. Mesir ni ada 30 juta penduduk. Kalau tertinggal kita punya phone ni, kita biasa dulu kita terus tawakal lah. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mana ni habis tu? Allahumma ay. Macam mana ni? Cerita ni banyak. Tapi saya kata saya, ya Mat, hilang Mat ni. Tak ada isu phone boleh-boleh baru. Isu maklumat. Nak kontak nanti sampaikan lain, nak kontak Grab lah, macam-macam lah. Aduh, payahnya. Saya kata dengan anak saya, Mat, pagi tadi kita pergi jalan maqam kan? Ya. Tawasul dengan syekh-syekh tu, mudah-mudahan mudahkan. Kita pergi untuk barakat dengan mereka. Mudah-mudahan barakat tu mudahkan kita. Pendek cerita, Allah mudah-mudahkan. Lepas 2 jam, datang balik phone ni. Ada cerita lah, ada asbab, bukan macam ayat, bukan ada sebabnya. Tapi at the end, balik tu saya kata, Mat, kenapa dapat balik lah? Abang usaha lah, bukan? Barakat para awliya yang kita ziarah, insyaAllah. Hari-hari kita pergi Imam Imam Syafi'i, Imam Tatar Al-Ansari, semua ada berkat. Dan kita yakin itu berkat. Bukan daripada kita dhaif, kita fakir, itu tak ada apa. Ini semua berkat-berkat mereka. Itu juga berkat. Pengajian untuk kami lah. Itu berkat rupanya. Wallahu'alam. Mungkin juga berarti itu bukan berkat, itu ujian untuk kamu tu. Mungkin juga. Namun kita faham berkat itu boleh nikmat, tapi yang dapat dia ialah daripada jalan yang kadang-kadang berbentuk liku ataupun ujian. Kita dengan puasa tuan-tuan sekalian. Allah payah. Lalu aku dah tua ni. Puasa ni happy kan. Memang kena jaga makan pun. Makan banyak nanti naik darah, gula sebagainya. Memang kena puasa pun. Tapi ada kepayahan, ada kepenatan, ada kesedihan, ada bukan puasa siang tak makan, malam rehat ke? Tak juga. Dia package. Siang tu berpuasa, malam tu kena apa? Ibadat. Bila tak penuh lah. Tapi menggambarkan kita, bukan puasa ni untuk relax ke? Tak ada. Kepenatan, keletihan, menyentuh benda yang biasa, normal. Itu semua adalah satu kita panggil rutin dalam berpuasa. Kenapa ya? Di situ kita nampak di sana adanya barakah selepas melalui benda-benda itu, fasa-fasa tersebut. Buktinya apa? Tengok dalam Quran Al-Karim. Okey, saya buat dalam Quran. Tuan sekalian, bila kita kata keberkatan atau berkat, kita lihat dahulu apakah yang Allah sebut berkat itu. Allah kata apa? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia beribadat kepada Tuhannya ialah Baitullah yang di Mekah yang berkat dan dijadikan hidayah untuk semua umat manusia. Baik, kalimah mubarakan itu rumah itu berkat. Oleh itu kita nampak ayat itu menunjukkan bahawa Baitullah Al-Haram itu ataupun Kaabah itu adalah ada keberkatan, diberkati. Tengok lagi tuan-tuan sekalian. Allah mengatakan awrasnal qaumal ladzina kanu yastad'afuna masyariqal ard wa magharibaha allati barakna fiha. Bermaksud dan kami wariskan kepada kaum Bani Israel yang telah tertindas. Tengok kalimah itu. Kan Bani Israel telah ditindas oleh kaum Firaun. Namun ditindas. Kemudian didapat akan tanah-tanah itu. Di mana? Di timur Palestin dan daerah baratnya yang telah kami limpahkan berkat padanya. Berkat rupanya Syam ni, berkat.
Tapi kalau hari ni pada pandangan kita berkat tak? Dia konflik apa? Dengan isu peperangan, dengan isu kebuluran yang mungkin berlaku akibat kejahatan rejim Israel. Itu tak berkat tu. Lain zaman, lain pilihan. Tapi kalimah ni Allah kata. Allah yang kata kami berkati kepadanya. Tapi yang kita nampakkan kesusahan, kepayahan, ujian dan sebagainya. Kalau tak buka sejarah yang lepas, kalau kita buka, ada perang salib. Bahkan sebelum itu lagi, daerah-daerah di Syam pernah berada di bawah kekuasaan, dipanggil kekuasaan salib selama lebih kurang 90 tahun di bawah kekuasaan salib. Adakah itu berkat? Jadi kita akan timbul banyak persoalan lah. Berkat itu negara dijajah oleh golongan Salibi, hari ini pula dijajah oleh Israel. Ada pula isu-isu kemanusiaan. Adakah itu berkat? Itu mungkin boleh akan kita tanya lah, tuan sekalian. Ini dia kalimah Sayyidina Isa bin Maryam. Dia kata waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakah ma dumtu hayya. Allah lah yang menjadikan aku ini diberkati, ataupun seorang yang berkat di mana sahaja aku berada, dan diperintahkan aku menunaikan salat dan juga zakat selagi aku hidup. Tuan-tuan sekalian, Nabi Isa bin Maryam ini kita tahu, kita Ahlussunnah wal Jamaah beriktikad Nabi Isa Nabi yang masih lagi hidup. Kan Nabi yang masih lagi hidup. Antara Nabi yang dikatakan, ataupun Nabi, ada Nabi, terutama dengan Nabi ni kot, Nabi yang dikatakan beliau ini dia dah meninggal dunia, tetapi selepas zaman Nabi barulah dikapankan. Nabi Daniel. Mana kan Daniel? Dengan tu Daniel lah. Kita Daniel lah, mungkin sikit lah Daniel. Okay. Tak apalah, okey lah, itu terpulang pada dia masing-masing lah. Okey, Daniel. Nabi ini Nabi. Kita faham Nabi bukan Rasul. Nabi merupakan satu individu yang Allah jadikan dia Nabi, menjadi satu rujukan kepada kaum dia. Dan dia tidak boleh diwajibkan berdakwah, tapi dia boleh berdakwah. Okey, Nabi Daniel ini ikutkan kepada rekod seorang sahabat Nabi, Abu Musa al-Ash'ari, yang pergi berjihad zaman Umar al-Khattab. Dia pergi berjihad di sebuah tempat di kawasan belah-belah Iran, Parsi, ataupun Iran yang nak ke atas, kawasan yang atas sebelah Turki. Secara spesifiknya saya pun tak pasti, nama dia Ahwaz. Di zaman itu Ahwaz. Maka ketika itu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi ini, pergi ke bandar itu. Dia pun perang lah, dan dia menang. Di sana ada sebuah rumah yang dikatakan rumah itu ada berkat lah, di mana orang-orang zaman itu kalau tak turun hujan, dia akan pergi rumah itu berdoa. Doa, maka Allah pun kurniakan hujan. Maka ada siapa tu? Ada ahli sihir ke rumah tu dan sebagainya. Maka masuk rumah tu tak ada apa, tapi cantik. Cuma yang ada tengah-tengah tu satu jasad yang telah pun ditutup ataupun diselimut sahaja, dan masih lagi kekal dan tak busuk. Maka bila Musa buka jasad itu, dia pun hantarkan dia punya sifat dia, tinggi dia sekian, bukunya sekian, rambutnya sekian. Dia hantar maklumat itu kepada Umar al-Khattab sebagai khalifah. Kata Umar, betul itu Daniel, Nabi Daniel. Di mana kerajaan yang dulu tu yang kalah tu, dia tahu dia perang dengan kerajaan yang ada Nabi Daniel sebagai rakyat lah. Bila dia menang, dia tangkap Nabi Daniel, dia tak bunuh. Dia tahu, ni Nabi ni. Orang jahat pun tahu Nabi. Ni Nabi ni, jangan bunuh, jaga dia. Dia dah meninggal pun, dia tak bunuh. Bahkan dia simpan jasad dia. Dia pula, ini berkat ni. Mana kalimah berkat dipahami oleh semua manusia. Saya yakin bila orang asli pun tahu. Kan dia kan ada kepercayaan dia kan, ni rumah pokok lah apa kan kepercayaan dia. Mudah-mudahan dia berikan banyak hasil tanaman, tuayan dan sebagainya. Jadi Nabi Daniel itu telah pun dijaga ataupun diselimutkan sahaja sampailah zaman Islam masuk. Maka Musa pun tanya, wahai Umar, adakah ini Nabi Daniel? Kata Umar, ya, Nabi Daniel. Mandikan dan kapankan dan tanam. Maka kalau kita pergi ke sebelah Iran, ada kot tempat ini, tapi yang makrufnya di Skandariah ada makamnya
masuk bawah masjid, di bawah tanah. Kenapa di bawah tanah? Takut ia diambil ataupun dicuri jasad tersebut. Wallahu a'lam, itu kisah, tapi itu termaktub dalam kitab Futuhul Buldan. Kisah itu ada tentang Nabi yang ditanam ataupun kapan dan dimandikan selepas daripada Nabi Muhammad SAW. Cerita sajalah untuk kita ada maklumat. Tapi kita boleh faham, orang dulu juga simpan jasad untuk keberkatan. Bahkan dalam Quran kata apa? Ayyatiyakum tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka Musa wa Harun. Kisah Bani Israel, kalau dia nak pergi perang, dia akan bawa satu tabuk. Tabuk ni satu bekas besar. Apa tu? Dalam tu ada ma taraka Musa wa Harun, peninggalan keluarga Musa dan Harun. Tongkat lah, baju lah. Kenapa pula? Ini berkat ni. Kalau saya pergi perang nak bawa berkat ni, menang. Ternyata kesemua manusia menginginkan satu daripada keberkatan. Atau bahasa mudah kata bantuan. Bantuan ya? Madad. Imdad dalam bahasa kita madad. Dan semua kita semua pernah rasa. Tuan-tuan semua ada. Cuma tak perasannya. Cuma kita diajar dengan bahasa kita, nak dapat kena usaha. Kita pun usaha. Dapat. Ternyata kadang-kadang kita lebih suka mengatakan ini usaha saya. Hakikatnya itulah barakah yang mungkin Allah menunjukkan jalan untuk berusaha dapat benda tu. Tuan-tuan pernah rasa tak satu benda? Semua saya rasa pernah ada ni. Itu maknanya Allah pernah kita terdekat tu. Ternyata nyawa kita ada paling mahal lah. Nyawa kita ni adalah merupakan bukti Allah bagi pada kita lah, tuan-tuan sekalian. Oleh itu, dalam kalau kita tasawuf, dia akan suka memungkitkan bagaimana manusia tak nampak Allah Ta'ala. Sedangkan nyawanya itu adalah bukti pemberian Allah yang tak mampu dibuat oleh manusia lain. Kita korobotkan kita manusia. Tuan-tuan pernah rasa tak? Dalam kita ni, kita hidup ni, dia panggil hati terdetik. Allah, saya dah detik tidak semayang lah. Benar tak? Nah, semua pernah. Melainkan dia tak Islam lah. Dia Islam dia akan pernah. Dia dengar azan, nak semayang ke nak jalan lah? Apa jalan lah? Tiba-tiba kita dengar, semayang tu. Benda tu mungkin bisikan, mungkin sentuhan hati, mungkin kita hati. Allah ma'alam, tergantung pada manusia. Biasa tu kita. Kadang-kadang ada kesilapan kita, contoh. Mungkin Allah nak uji kita sikit, kita diuji hilang barang ke, contoh ya. Lepas tu akan tercakap, kalau saya semayang tadi, kalau saya sedekah tadi, kalau tu kan. Itulah kalau tu dikatakan boleh membuka ruangan syaitan. Tapi sebelum tu ada desakan, ada sedikit terdetik di hati kita untuk buat kebaikan, Allah gantikan dengan benda tak baik. Itu bentuk semua orang mengalami. Baik, dalam tasawuf tu dipanggil warid. Wirid, zikir. Kita berwirid itu untuk kita menyebut warid. Tuan-tuan sekalian, ini kelah kita pagi ni, kelah nak berkat kan. Kita nak hidupkan kita punya hati dengan Allah. Tu kita cerita tu. Kita tak nak amalan kita zahir dah kena buat. Tuan-tuan jangan pergi ke tempat lain pula kan. Yang penting batin tu bang. Tak puasa makan lek. Yang penting takwa tu dah kalah. Segala apa yang bertentangan dengan syariat kita tentang, tak betul. Namun syariat kita tu juga yang menghidupkan dia adalah yang batin. Dalam hati kita. Fizikal semua boleh berpuasa. Saya yakin semua manusia boleh berpuasa. Apatah lagi yang atlet-atlet ni nantilah. Halang kita ni takkan tak boleh puasa, senang je. Namun nak berpuasa yang memberikan nur kan, memberikan cahaya itu, memberikan barakah itu, memerlukan kepada usaha yang sedikit berbeza. Baik, warid itu apa warid? Kita berwirid subhanallah lepas semayang, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu semua wirid yang kita baca hari-hari ataupun setiap waktu solat. Kita berselawat, kita berzikir, kita dipanggil wirid. Dalam bahasa tasawuf, wirid itu untuk apa? Untuk warid. Apakah warid? Yang datang. Tak datang apa pun, biasa lah. Saya zikir lah, tak ada apa pun, tak ada perubahan pun. Warid itu datang, dia tak boleh datang macam datang orang. Tak boleh. Kata kita nanti, zikir-zikir datang orang, saya adalah malaikat Jibril, hampir kita nanti, payah kita. Takkan mungkin.
Tapi datang dalam bentuk warid dalam hidupnya hati kita. Dengar azan, main dulu. Ada kan? Kita rasa kita berkata, tapi itu benda yang digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakah daripada wirid kita itu. Baca Quran, kita baca Quran. Faham tak faham nombor dua. Kita baca istiqamah, tadarus, tilawah. Bila ada benda baik, ada benda yang kita nak buat baik, akan ada desakan. Buat tu, elok tu. Sedekah tu, bagus tu. Benda tu bergantung pada ayat lah, pada kita lah. Tapi ada warid, kita panggil warid. Benda tu benda yang agak perlahan, bergantung pada iman masing-masing. Iman yang kuat warid dia. Kau kena buat tu. Ada kisah tuan sekalian. Ini cerita berkat juga ni. Ini semua kisah ni direkodkan. Itu yang kita pelik tau. Kita tengok direkodkan oleh ulama dahulu. Zaman dia bukan rekod. Zaman kita itu benda yang berharga. Seorang ulama nama dia ulama dekat Maghribi. Al-Imam Abi Abdullah At-Tannuji. Nama dia tak penting lah tuan-tuan. Kita tak tahu lah. Tannuji ke Tanoja tak tahu. Nama itu cukup. Kita nak tahu siapakah dia. Orang dulu dia bagi nama tu untuk kita tahu itu orang hebat. Okey. Abi Abdullah At-Tannuji dia qadi dekat Maghribi. Dulu kan zaman dulu, bukan zaman kita ni. Dia ini seorang yang kuat membaca buku. Kuat baca buku dan kuat dia panggil apa? Murajaah ataupun membuat revisi lah. Ini ulama dia kerja macam tu. Yang minggu lepas tu saya jumpa Syekh kami tu, Syekh Shaltut. Alhamdulillah dia sihat lagi. Dia beri saya dua kitab yang baru disiapkan. Ulama kita macam tu. Dia main kita di darah dia, hari kita aku pergi. Kitab dia bukan kitab dia beli, kitab dia karang. Pergi syariah tu, hari kita aku ambil kitab dia. Itu benda biasa. Satu tradisi ulama dahulu mengarang kitab. Kitab dia berjilid, terbaring tahun 9. Allahu Akbar. Umur dekat 60 lebih. 60 lebih tapi boleh mengarang kitab. Saya kata, masa tu yang buat sejam buat dengan dia. Kata Syekhuna, dia macam mana boleh tulis sampai dua jilid ni? Kami ni pun tak sempat tulis lagu ni. Dia kata, duduklah buat. Dah paling senang kan? Tak tahu lah tuan-tuan, bagi saya menulis kitab adalah benda yang begitu yang boleh kita tebal lah. Sebelum pusat, okey. Sebelum pusat, artikel tak ada masalah. Ini kitab pula merujuk kitab yang besar. Banyak merujuk. Ini bukan cerita novel kan. Aku jumpa hantu Pontianak, bukan. Tu senang. Okay, jumpa Pontianak, makan nasi berani itu tak, itu berangan dia. Itu boleh duduk tepi pantai, boleh buat dah siap insya-Allah. Ini perlukan merujuk. Perlukan kepada pemikiran. Tanya pada dia, berapa lama Syekh buat buku ni? Tak, ni buku ni tegak ni 6 bulan je. 6 bulan, okey lah. Kalau duduk sehari berapa lama buat? Tengoklah kalau ada 15 jam, 15 jam. Masya-Allah. Saya kata 15 jam, Allah kami nak makan, nak ni. Tapi kita faham itu mungkin berkat. Dan dia cerita. Dia cerita, tak apa, dia tak cerita lah. Nanti kemudian kalau kita cerita. Dia cerita, setiap buku ini ada kisah dia. Dan kita faham itulah barakah dia. Baik tuan sekalian. Jadi tadi Syekh Abi Abdullah At-Tannuji. Siapa dia ni? Orang besar lah. Tak kisah kata pun dia, ulama yang soleh. Dia baca buku tertidur. Lepas tu, tuan sekalian, lepas tu dia tengah tidur. Dah biasa kan ngantuk kan, dia tidur lah. Kita pun juga kalau baca Quran tu kan dia tidur. Baca Quran kan, nanti kita ngantuk. Dan sebagainya itu benda biasa. Eloknya ngantuk, dia letak lah. Tapi Syekh ni tak nak baca-baca tertidur. Kalau kita buka terus tidur. Buka tidur terus, Alhamdulillah. Kalau tutup, tak ngantuk lah. Buka ngantuk balik. Itu kelebihan kita punya kelebihan tu, keberkatan kita tu. Baik. Tuan-tuan sila. Tak, saya buat saya tu. Tuan-tuan okey. Dia tertidur, maka tengah tidur tu dia ternampak satu manusia memegang pedang, potong kaki dia. Potong kaki dia. Biasa kita kan, mengelamun sikit bagainya. Okey. Dia benda biasa. Maka bila dia pun angkat kaki dia. Tapi kena juga. Lahir dia terbangun tidur. Dia terbangun, tengok kaki dia. Ada apa kaki dia? Ada lagi kaki dia. Cuma kaki itu berada pada sebuah kitab. Kitab apa? Kitab Imam Tirmizi.
Sahih ataupun kita hadis. So dia faham biar kita tu, oh ni merupakan tu warid bagi dia. Macam kita kalau orang biasa ni detik hati kan. Semayang ni, cepat sikit, azan tu. Detikkan hati. Kalau kita rapat orang tabung sedekah lah. Pelan-pelan je. Kita pun, kali lah. Biasa kan itu. Masuk kita punya WhatsApp, mohon sumbangkan Ramadan. Tapi yang bukan yang scam hanya betul ni. Ada tempat dia, tak apa kali kita save dulu. Okay, itu warid kita. Namun bagi Syekh ni, warid dia kuat. Sampai tahap nampak pedang. Tuan-tuan sekalian. Mana itu merupakan setiap orang lain warid dia. Dan itu semua ada dalam kita. Itulah yang buatkan kita berhubungan dengan Allah Ta'ala. Kita duk rasa saya duk doa, Allah tak kabulkan. Banyak sangat Allah beri warid pada kita. Ya ke Allah dengar? Tu bahaya tu kalimah tu. Allah Maha mendengar. Tapi tak kabul pun doa-doa ni. Tak. Banyak sangat warid yang datang dalam hidup kita. Cuma kita nampak itu benda biasa. Bahasa kita lintasan hati, bahasa kita terdetik, bahasa kita kayak terfikir. Hakikatnya itu adalah warid yang merupakan barakah daripada apa kita buat doa, zikir dan baca Quran. Contoh sekalian, kisah lagi ekstrim. Saya tak pelik kisah. Pelik kerana mereka boleh mencatat, subhanallah. Kita tahu dalam kita punya qiraat ada 10 qiraat. Imam yang ke-7 pertama Imam Nafi', Ibn Katsir, Abu Amru, Ibn Amir, Asim. Yang ke-6 Imam tu apa nama dia? Hamzah dan Kisai. Imam Kisai ini orangnya orang Basrah, orang Kufah. Orang Kufah. Iraq lah, bukan orang Malaysia, orang Kufah. Ada anak murid dia Abi Hamdun nama dia. Kita boleh faham kalau orang yang besar, anak murid dia besar. Kita faham itu betul tak? Menisbahkan guru tu benda yang membanggakan. Ini guru saya ni. So menggambarkan tu anak murid dia hebat. Imam Kisai hebat. Hebat tu, hebatlah tuan-tuan sekalian. Segala ilmu Arab hari ni merujuk kepada dia. Tuan-tuan bayangkan dia punya saham. Kadang-kadang ada pemain imam baca qiraat Kisai kan. Wadduhi wal laili idza saji. Tu imalah tu qiraat Imam Kisai. Kan? Sekali bacaan saham kat dia. Ilmu Arab saham kat dia gemuk lah. Azim. Anak murid pun semua orang alim dan soleh dan wali yang besar. Satu hari anak murid ni Abu Hamdun ni dia tengah solat. Di sebelah sana nampak kawan dia. Anak lupa, saya lupa nama kawan dia. Pun tengah solat. Dia pun tiba-tiba ternampak kawannya itu sedang solat. Tapi dia nampak ni. Dia nampak Nabi Musa. Nabi Musa bin Imran nak memancung kawannya itu. Satu kondisi yang pelik maksudnya. Kalau tuan-tuan kita punya standard kita terdetik hati. Ya Allah, saya nak. Itu kita punya standard. Mereka nampak Nabi Musa nak pancung kepada kawannya. Tengah sembahyang tu. Dah kali dia pun cakap, orang pancung tu. Dia pun cakap ke mulut dia. Maka kawan dia pun pelik. Kenapa pula aku tengah sembahyang ni? Bukan tengah pegang ni. Tengah sembahyang. Akhirnya dia pun pergi jumpa kawan dia. Macam ni dia kata. Tadi kamu tengah sembahyang. Aku nampak Nabi Musa nak pancung kamu. Kita punya soalan dua benda lah. Hang kan Nabi Musa kan? Kenal Hang Nabi Musa. Tapi orang dulu mereka kan tenggelam dengan ilmu. Baca hari-hari sampai kenal. Itu yang mereka lah. Baiklah, apa? Dia kata kawan dia, kenapa aku nampak benda tu? Maka subhanallah kata kawan dia. Nak tahu tak apa dia? Tadi aku tengah semayang. Aku baca ayat surah Al-A'raf yang berbunyi di mana kisah itu, di mana kisah Nabi Musa minta untuk melihat Allah Ta'ala. Kan? Apa Allah kata apa? Rabbi arini anzur ilaik. Itu kan dalam surah Al-A'raf tu. Nabi Musa minta, ya Allah, aku nak tengok kamu. Ketika aku baca ayat itu, kata kawan itu yang ada pancung tu, aku terlintas di hati aku. Ya Allah, Musa sampai hati dekat itu. Macam orang dulu dia berinteraksi dengan Quran kan. Ya Allah, Musa, mana boleh tengok Tuhan? Itu cukup untuk Muhammad sahaja. Jadi kawan ini walaupun tengah semayang, tapi dia berinteraksi dengan ayat Allah Ta'ala. Dia kata, wahai Musa,
Kenapa sampai situ sampai berani nak minta Tuhan tengok Tuhan? Kan Allah tak kasih. Kan tak mungkin, kan mustahil. Dengan lintas hati itu, kalau dia nampak Nabi Musa nak pancung kamu, mana macam Tuhan jalan dengan para anbiya. Tuan-tuan, itu warid, lain orang, lain warid dia. Tapi makin hampir kita dengan Tuhan, itu dia panggil barakah, itu akan membantu dan ada warid. Oleh itu bila kita beramal tuan-tuan sekalian, benda inilah yang akan Allah hantar sedikit demi sedikit. Kalau kita layan, contoh lelaki lah, lelaki. Saya lelaki kan? Saya betul, bukan lagi main ni. Lelaki. Lelaki ni normal dia, penyakit dia, Allah kata dalam Quran, Zuyyina linnas hubus syahawati minan nisa. Dia suka perempuan. Okey. Nombor satu tu, bukan nombor dua. Maknanya perempuan pula, dia tak suka lelaki sangat. Arti kata bukan nafsu dia untuk arah kelakian. Nafsu dia dunia. Kalau dia beli pilihan, rumah baru, kereta baru, lagi stay sofa, laki nombor lakut. Semak rumah laki ni. Kan, saya pernah tanya lah. Tak tahu lah ibu-ibu Allah lah, tanya ibu yang dah ibu tunggal kan, kenapa tak kahwin lagi? Ya Allah, kami dah okey dah, boleh pergi kuliah, boleh pergi tadarus, boleh pergi mana-mana, alhamdulillah. Kalau ada suami baru ni sibuk, orang kata sibuk. Lain kan? Laki lain. Laki batu perempuan. Okey. Kalau meninggal hari ni, esok dah ada ganti. Okey. Okey, itu laki. Itulah ciptaan. Jadi laki ni pula penyakit dia kadang-kadang penyakit dia pada pandangan. Nak tengok. Kadang tengok pun nak tahu. Kadang-kadang. Jadi dia, kadang-kadang ada datang apa dia panggil sebagai detik itu. Hanya tengok bang. Apa tengok. Benda-benda tu nampak macam menggetarkan hati, tapi itu merupakan warid kepada kita lah, kepada lelaki lah, untuk mengelakkan kesalahan yang besar. Kalau buat juga, kita kata astagfirullah dan sebagainya. Itu merupakan benda yang dipanggil warid. Tuan-tuan semua boleh merasakan itu. Ada wujud dalam diri kita. So kalau orang tanya, mana Allah? Itu dia Allah Ta'ala. Bukan Allah lah, itu dia tanda Allah menyentuh akan hati kita. Itu juga antara keberkatan yang boleh kita faham. Tuan-tuan sekarang kita ulang lagi. Okey, tuan-tuan sekalian, ayat dalam Quran, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. Dan kami selamatkan dia, Nabi Ibrahim AS, dan sepupunya sahabat Nabi Ibrahim AS, ke negeri yang kami limpahkan keberkatan. Negeri apa? Di Syam. Syam ni besar, Palestin, Syria, Jordan, semua Syam dipanggil. Mana ada keberkatan? Ya. Tapi berkat itu pada tempat dia. Siapa yang beri? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri berkat pada tempat. Allah beri berkat pada masa. Allah juga beri berkat pada manusia. Tuan-tuan sekalian, jadi berkat itu wujud, bahkan mungkin banyak. Baik tuan-tuan sekalian, ayat ini juga pada tempat negeri yang diberikan keberkatan. Negeri Sabah dipanggil dalam surah Sabah, surah yang khas, kaum yang diberikan nikmat. Arti kata muka bumi yang begitu indah. Kalau pergi hari ini di Yaman, tak lagi dah nampak macam terbiaya. Namun dulunya merupakan tempat yang begitu indah. Namun tempat itu dipanggil ada berkat. Cuma tuan-tuan sekalian, berkat itu disandarkan kepada iman manusia. Okey, sampai pada topik berkat bukan sekadar pemberian berbentuk fizikal. Berkat bukanlah satu benda yang berbentuk dipanggil sebagai kita rasa berkat. Alhamdulillah lah, saya sihat kot, berkat saya kot. Alhamdulillah lah, saya anak semua berjaya, berkat kot. Boleh juga bergantung pada kita punya iman, tapi pada saya pribadi itu bukan keberkatan yang hakiki. Berkat itu tidak berhenti dengan benda yang fizikal, tuan sekalian. Tidak ada lagi kita kata itu berkat. Ramai sahaja yang tak berkat pun, bahkan tak ada pun benda tu, tapi dia ada keberkatan, tuan sekalian. Contohnya macam puasa. Penat. Malam kita kiam, penat. Kita hari ni buat 8, alhamdulillah lah. Buat 20. Sebenarnya okey, alhamdulillah 20 ni okey. Alah penat kita buat kursi, tak ada isu, main sunat, tak ada isu. Tak boleh buat 10-20 darab, kita buat berkala-kala. 10 makan, membalik dulu, okay? Bertarik dulu, buat 4, relax, buat 4, okey. Yang penting kita banyak qiyam, tak ada isu pun, okey. Tak apalah, kita buat macam tu buatlah, tak ada masalah pun. 10 ke 8 kita kata okey.
Tapi hari ini kalau di Al-Haram 10 ya, tuan-tuan, pergi Nabawi 10, pergi Maram Mekah pun 10. 10 rakaat. Sekaligus menjawab soalan. Dulu kami dekat Negeri Sembilan, Imam fatwa kita dia kata 10. Dah lama pun buat 10. Daripada zaman mufti pertama dulu, Syekh Ahmad dahulu buat 10 rakaat. Masa buat 10, orang tanya, mana hadis, mana dalil, mana apa. Kita senyap je. Kita kata tak apalah, kita ni masalah. Fatwa negeri punya kan 10. Hari ni alhamdulillah, bila Mekah buat 10, semua senyap. Semua terima. Memang ada banyak riwayat, tuan sekalian. Kalau kita baca kitab-kitab fiqh, kitab-kitab yang nota kecil tentang tarawih, banyak riwayat. 20, 10. Cuma dalam Syafi'i yang paling muktamad adalah 20. Itu fatwa KL, dan itu diamalkan di Selangor. Alhamdulillah. Namun ulama kita buat nota 8 ke, 10 ke, 20 ke semua itu boleh dianggap sebagai menghidupkan malam tarawih atau Ramadan. Alhamdulillah. Habis tutup cerita. Baik. Tuan-tuan sekalian, kan tak ada isu. Cuma kita dengar 20 tu kita dah nampak nanti wilayah 20. Negara 20 pun tak pasti. Wilayah 20. Dan dihabiskan juzuk satu malam. Dan ternyata kalau kita pergi sana, setengah tu bukan orang Melayu. Arab, Pakistan, Bangla. Melayu ada lah. Melayu ni, Melayu ada yang terus, ada yang ada MC sikit. Dia panggil transit dia. Tak apa, it's okay. Kita tak ada isu. Okey, hadirin sekalian. Jadi dalam qiyam Ramadan pukul 3 bangun qiyam. 20 rakaat kita penat. Dalam penat itu kita jangkakan itu penat. Namun pada saya lah dan para ulama kita, pada penat itu adanya barakah. Pada penat pergi haji itu adanya barakah. Kita diajar kan, saya rasa contoh pergi haji pun diceramah ustaz itu berkat penat, kena sabar, kena sikung bawa Araf, kena sabar, semua itu diajar. Ternyata itu adalah berkat. Ternyata berkat tidak semestinya terhasil daripada keindahan, bahkan dia mungkin terhasil, bahkan banyak dia terhasil daripada kepayahan dan kesakitan. Hadirin sekalian, itu contoh Nabi Musa, Nabi Isa lah. Allah hidup dia lahir tanpa apa? Tanpa ayah. Bukan tanpa ayah, tak ada ayah pun. Lahir-lahir ibu difitnah. Ibu fitnah lah, tak senang tu. Difitnah, siapa anak kamu ni? Siapa kamu, ayah kamu ni? Macam-macam. Dan dibesarkan dalam keadaan yang begitu sukar. Hidupnya pula ujungnya dikonspirasikan sehingga dia telah pun Allah angkatkan dia. Tengok hidup dia. Starting pun macam sad story, ending pun macam sad ending. Macam lah. Tapi dia kata apa? Waja'alani mubarakan. Kata dia kata apa? Aku ni Allah jadikan berkat. Berkat mana? Tak ada ayah. Ibu difitnah. Akhirnya difitnah, hujung hayatnya dah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Warafa'na makan aliyah, Allah kata. Mana berkatnya? Tuan-tuan sekalian, tengok pula kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Saya suka ulang kisah ini supaya kita ambil. Tuan-tuan kita harus baca kisah itu ada tema masing-masing. Baca kisah Nabi Ibrahim ada tema dia. Nabi Musa ada tema dia. Dan semua tema itu ada pada hidup kita, tuan-tuan. Tak ada Nabi Musa zaman dulu, tak ada lagi. Kadang-kadang kita cerita kan, di zaman dulu ni tak. Allah Ta'ala takkan buat benda tanpa sebab. Mustahil Allah buat cerita itu maklumat sejarah sahaja. Nanti pergi ke Mesir, tengok dia punya makamnya tak. Ada kisah yang kita kena ambil. Hadirin sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam pada kisah tu. Kisah Nabi Yusuf akan unik sebab apa? Dia direct kisah dia daripada awal sampai habis satu filem. Dia filem, bukan drama. Kalau Nabi Musa drama kan, Baqarah ada, A'raf ada, Qasas ada, dia drama, banyak iklan dan sebagainya. Tapi kalau Nabi Yusuf tak ada drama, bukan drama, dia filem blockbuster tu. Direct filem tu. Kenapa pula? Tak ada rehat. Terus. Tak ada kisah, tak ada tengah, tak ada cerita apa pun. Kisah Nabi Yusuf. Terus. Filem tu ada terus. Habis itu, habis. Dan tak keluar lagi dari filem tu. Surah lain tak ada pun kisah Nabi Yusuf yang detail ataupun yang panjang. Tuan-tuan sekalian, Nabi Yusuf, surah dia kalau kita ringkaskan apa dia punya pengalaman Nabi Yusuf, hidup-hidupnya awal-awal lagi meninggal ibunya. Tak cerita dalam tu tapi kisahnya ibunya meninggal, kakaknya. Dijaga oleh Nabi Yaqub, ayah dia. Ayah kawan-kawan dia punya saudara pula, adik-beradik pula tak puas hati. Nampaklah ayahnya Yusuf ni disayangi oleh ayah kita lah. Tak boleh jadi ni, kita kena cuba
memisahkan mereka ni. Apa dia buat? Dia hantar, kan kita memfahamkan saya tu, diletak dalam perigi buta. Kemudiannya Nabi Yusuf pun diambil oleh siapa? Oleh pedagang. Yang Allah kata dalam Quran, wa syarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Dahlah dia jumpa budak tu, Nabi Yusuf tu, betul jual pula dekat pasaran dengan harga yang murah, bakhsin, harga murah. Dahlah murah, wa kanu minaz zahidin. Nak beli pun tak nak ambil, murah banyak, buruk. Macam tu. Penghinaan yang agak tinggi jugalah. Dibuang oleh keluarga, diambil sebagai hamba, dijual dengan harga murah. Akhirnya pergi kepada istana raja ketika itu dan difitnah dengan perempuan. Fitnah pula fitnah yang paling tinggi. Dia ada fitnah macam-macam kan. Fitnah ambil dia nazir, gagah lagi. Ambil audit, kan. Bawa mahkamah, kita fight. Fitnah curi kipawang, tak apa, tak tahan. Benda biasa. Kau dah rasa benda kecil je. Fitnah curi duit persatuan, boleh bawa mahkamah. Tapi bila fitnah perempuan ni bagi lelaki, maruah saya, qazaf kan. Qazaf tu tinggi lah. Oh, tak boleh. Malu, maruah. Tuan-tuan sekalian. Jadi bila difitnah pula, dipenjara pula, tengok dia berjalan. Takkan kita alhamdulillah mak ayah ada, pergi sekolah, dapat kerja, kahwin, betul ada rumah siap. Oh lain. Nabi Yusuf lain. Sebalik dengan kita, daripada hidup daripada awal lagi memang satu hidupan yang berbentuk. Dia panggil pasal kita macam tak rasa baiklah kita ni. Macam tu bahasa ni. Tuan-tuan sekalian, ajibnya bila dalam penjara itu, bila Nabi Yusuf berkata jumpa dua kawan kan. Kawan ni, kawan tu punya apa, roommate lah. Roommate dalam penjara dia. Roommate dia. Nombor dia 003. Ini 002, 001. Geng lah. Satu. Bila tanya kepada Yusuf, aku nampak kau macam baik lah Yusuf. Boleh tak tolong takbirkan mimpi kami? Takwil mimpi kami. Maka kata Nabi Yusuf, first sekali, tu tanya apa? Arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Dan Quran tu, adakah kamu ni selesa menyembah Tuhan yang banyak? Mana kawan tu tak termasuk Tuhan satu lah. Tuhan rumah, Tuhan ladang, Tuhan kampung, dia adalah tu. Kamu semua selesa ke sembah Tuhan yang ramai, yang banyak? Ataupun kamu selesa Tuhan yang satu tapi qahhar? Apa qahhar maksudnya? Kita doakan nazilah, ya qahhar, ya jabbar. Apa qahhar? Tuhan yang menggagahi, yang memaksa. Nak tak nak buat, tu Tuhan. Itu sifat Allah Ta'ala ataupun nama Allah Ta'ala. Kenapa Nabi Musa guna kalimah qahhar? Kenapa tak kata Amillahul wahidul alim ke, wahidul hakim ke, wahidul rahim ke? Nabi Musa, Nabi Yusuf pakai kalimah qahhar. Sebab hidup dia macam tu. Daripada kecil aku tak ada pilihan untuk bahagia. Aku kena buang oleh keluarga, dijual di pasaran hamba. Jadi pula duduk dekat istana yang bukan tempat aku. Difitnah pula, di penjara. Apa dia boleh faham? Hidup aku ni tak ada pilihan. Tuan-tuan, tapi yang kita mahal, yang mahal. Nabi Yusuf kata apa? Tuhan yang satu. Berarti kata walaupun dia susah, walaupun dia tertekan hidupnya, namun tak pernah mengalihkan iman dia. Tak apa. Kita layan Tuhan yang kepada qahhar. Tuan-tuan sekalian, nampak tak? Itu mesej surah apa? Surah Yusuf tu. Selain mesej tentang taraman tu 7 tahun, itu kisah kedua, itu bisnes punya cerita. Kita tak boleh mimpi. Tapi kita kehidupan ni, kalau kita ni ada, mungkin ada kalangan kita ataupun kalangan gangguan kita yang hidup dengan qahhar. Allah maghfur dia. Tak ada pilihan, nak kahwin pun mak pilih. Contohlah, nak kerja laki tak kasih. Contoh, nak daripada duit sendiri laki marah, tak boleh. Perempuan di rumah je masak. Contohlah kan. Nak pergi masjid tak boleh kena kawan. Nak kawan-kawan tak boleh. Hidup tu macam terkongkong. Bahasa kita bahasa kita. Tapi kalau orang yang memandang kepada Tuhan, ini kan sifat Allah yang qahhar kepada kita. Itu di antara kalau teman tengok di Palestin hari ini lah. Arab ni saya gemar contoh pergi Arab ni, memang mereka ni macam berbal dengan Sudan. Tak ada undang-undang. Tak semualah yang okey ya. Yang bawahan ni simple hidup dia. Asal boleh dia. Bismillah. Itu dia punya prinsip dia. Asal boleh, Bismillah. Asal boleh, Bismillah. SOP tak perlu masukkan. Zaman Covid dahulu,
Mesir dan negara Arab lain, Mesir lah buat dia pelancongan kan, tak tutup langsung. Kita PKP 2, PKP 8 dan sebagainya, 8.6, 7.8, macam-macam nombor, tak apalah. Kita Malaysia, kita berundang-undang dan berprosedur. Alhamdulillah, Arab tak ada, tak pernah kena tutup negara dia. Silakan datang, ahlan wa sahlan, pakai mask. Okey, maknanya negara dia asal boleh, tawakal, bismillah. Contoh tengok Palestin hari ini, dengan keadaan mereka, saya tak boleh bayangkan tuan sekalian, kita hilang keluarga, okey gagah lagi, itu tak kena Allah Ta'ala. Hilang segala, keluarga, rumah, keamanan. Ni daripada ni duduk kat Rafah ni tak selamat juga, walaupun sebelah Mesir tak selamat. Okey, tak apa, tu masalah dia. Itu kita doakan mereka diberikan kelepasan. Cuba saya tertarik dengan kalimah yang biasa mereka ungkapkan bila cerita masalah dia, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maknanya mereka tahu apa yang laku ni adalah di atas nama Allah yang Qahhar. Kita kalau kena sakit, kita boleh katalah, saya sakitlah, apalah, sakitlah. Boleh tak itu? Kalau diuji yang payah-payah, dia memang kita akan sebut dulu. Tak apa kot, ni Allah nak tengok macam mana kan. Benda tu kalau sampai ke itu dah merupakan barakah dalam hidup kita sebenarnya. Berbanding kita merumut keluar FB kita hari ini, saya kecewa, masak tak jadi. Kau ingat apa tadi? Hilang kereta ke, hilang rumah ke, hilang anak ke apa, masak tak jadi. Garam tu lebih rupanya. Contohnya, saya ingat garam tu tak masin, rupanya masin. Tidak beli garam. Contohlah, baguslah orang tu, mungkin berkongsi orang lain, ilmu orang lain. Rupanya dalam masak tak ada garam. Dan bagi yang baca tu, dia dapat ilmu juga. Namun hidup kita meluah-luahkan begitu. Nabi Yusuf sendiri hidup lagi dahsyat. Namun luahannya cuma pergi pada Allah ya. Qahhar. Dia tak kata pun, ya Allah, malah hidup aku ni kena fitnah, masuk penjara. Bahkan tuan-tuan sekalian, bila dia hujung, lepas dia keluar penjara itu jadi menteri perbendaharaan, menteri kewangan lah, menasihati Perdana Menteri. Lepas dia jumpa dia punya keluarga semua tu, pendek cerita lah ya? Apa dia kata? Wa qad ahsana bi rabbi is akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badwi. Kalimah tu dalam hidup dia yang begitu payah tu, hilang keluarga, dibuang keluarga, dihambakan, dijual di pasaran hamba, difitnah, masuk penjara. Dia kata apa? Wa qad ahsana bi rabbi. Allah baik dengan aku. Dia keluar aku daripada penjara. Dia tak ungkit pun kisah sebelum tu. Dia tak kata pun dulu payah bang dulu kena jual. Dia pun jual murah tu kan. Lepas tu pula ni kena tu, kena fitnah, masuk penjara. Payah bang, payah. Jangan jadi saya lah, insaflah awak semua. Tak. Yang dicerita apa? Allah ni baik dengan aku, dia keluarkan aku daripada penjara. Tuan-tuan sekalian, Allah gantikan dia bertemu dengan keluarga dia balik dan hidup dalam keadaan yang aman lepas itu. Barakah, barakah. Tapi apakah dia punya poinnya? Apakah dia punya jalannya? Berliku. Hadirin sekalian, itu di antara benda yang kita faham daripada puasa kita. Berliku, tak makan, tapi tak apa yang banyak. Namun liku kepayahan itulah malam kena qiyam dan sebagainya. Kena itu bukan wajib. Tuan-tuan ada pilihan. Boleh tak qiyam? Boleh kita lepas isyak tu tidur tu. Tak ada masalah. Suruh bangun balik, insya-Allah khair. Namun kita pilih untuk berqiyam, kita pilih tadarus, kita pilih tilawah, kita pilih meneruskan hidup seperti biasa dan tambah kita punya zikir. Namun itu dipanggil barakah. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, okey. Saya nak jaga dah, kita nak habis. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, satu kalimah saya ambil, satu kalimah. Saya buat orang putih ni, ada bahasa putih ni. Tak itulah betul-betul ni. Dalam internet ni. Ada pula terjemahan. Ini merupakan hikam. Hikam sya'ata'illah asalkan lagi. Hikam ini tuan-tuan sekalian, saya suka cerita. Hikam itu dulu kita belajar dekat sekolah. Dekat masa kita belajar dekat Azhar lah tuan-tuan. Tapi bila zaman muda kita baca hikam, kita tak nampak sangat. Saya nampak cerita apa hikam ni. Payah nak nampak. Mungkin kita banyak macam tu, kita punya hati banyak makhluk banyak pun Wallahualam. Nak ambil belajar, balik nak kerja, nak kahwin cepat dan sebagainya. Jadi banyak kita panggil gangguan-gangguan yang kadang-kadang menghalang kita faham sesuatu itu. Saya yakin contoh juga mengenai benda yang sama.
Kenapa dah berumur ni kita boleh tadarus, tilawah, zikir, qiyamul lail, puasa sunat? Kenapa? Apabila hilangnya banyak kepentingan duniawi yang sementara dalam watak kita. Tapi hakikatnya hadirin sekalian, tu tak betul. Okeylah, bagus juga. Sebenarnya setiap muda patut macam tu. Sepatutnya macam tu. Hakikatnya macam tu patutnya. Bukan ketika tua. Tua tu okeylah, itu memang belum merah setiap manusia. Dan tua dan umur. Atau muda lagi. Mana Nabi Nuh muda lagi kita. Kata Syekh kita dah kata, kalau minta umur panjang, mintalah sepanjang Nabi Nuh alaihi salam. Kalau minta kaya, mintalah sekaya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalau minta apa lagi? Minta panjang kaya, minta sabar, mintalah sabar seperti Nabi Ayub alaihi salam. Tapi ini nasihat bukan untuk tuan-tuan. Ini nasihat untuk para untuk ilmu. Kenapa pula? Ilmu tu tak akan ada kehabisan. So mintalah benda tu. Umur panjang untuk ilmu, apa tu, kaya untuk beli kita, kata dia punya tu. Okay? Dan juga sabar. Sabar tu adalah benda yang penting dan dialami oleh semua manusia dalam bentuk ilmu ataupun dalam membersihkan hati dia. Contoh sekalian, ni kalimah Syekh Athaillah As-Sakandari. Syekh Athaillah As-Sakandari, Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, dia meninggal sekitar tahun 600 Hijrah. Lama tuan sekalian. Nama orangnya daripada Iskandaria, Alexandria. Tapi berpindah ke Kairo, ke Kahirah, meninggal di situ. Beliau ini ketika muda beliau tak setuju dengan orang Sufi. Tak setuju. Mana ada dia fakih, dia orang yang qadi mazhab Maliki. Tak setuju kata kenapa apalah Sufi ni beramal, berzikir, tak apa. Maka dia pun pergi mendengar kuliahnya guru dia. Asalnya bukan guru dia, orang yang dipanggil alim ataupun sufi zaman dia, namanya Abi Abbas Al-Mursi. Ada masjidnya dan makamnya dekat Iskandaria, dekat tepi pantai, cantik tempat itu. Dia pun pergi dengan kuliah itu. Ternyata Abi Abbas Al-Mursi walaupun ahli sufi, kalamnya kalam yang menusuk kalbu sampai kepada hati Athaillah As-Sakandari. Aku ingat orang sufi ni tak alim rupanya. Akhirnya dia pun jumpa dengan Syekh Al-Mursi dan belajar. Akhirnya dia buatlah hikam. Hikam tu kata-kata hikmah. Bila habis dia buat buku itu, dia pun kasih pada Syekh dia, Syekh Al-Mursi. Tolong baca. Okey. Kata Syekh dia, kalimah-kalimah kamu ini tidak keluar sedikit pun daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Maknanya bertepatan. Kita tengok apa kalimahnya. Saya baca Arab, saya baca Melayu lah. Orang putih tu tengok sendiri ya. Iza fatahanaka wajhatun min at-ta'arruf fala tubali ma'aha in qalla 'amalu. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala, ni naklah berkat ni dengan puasa kita ni. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu membuka kepada kita satu bentuk cara untuk bertaaruf, berkenalan. Maka FB ke? Instagram ke? Tak. Apa dia? Kalau ikut syarah, cara Allah ni, ulama sufi nampak macam tu. Ulama yang dipanggil pandangan dia halus. Kita nampak orang sakit, oh diuji oleh Allah Ta'ala. Orang sufi nampak orang sakit, itu adalah peluang perkenalan dengan Allah. Baik. Kita nampak orang sakit kan, kesian. Ada takaful tak? Itu kita kan. Tak ada, boleh langgan gini, sempat gini insyaAllah. Saya ajar dia. Oh, lagi pula tu. Tak apa, boleh. Tapi orang sufi nampak itulah peluang Allah nak kenalkan kamu. Sebab apa? Orang sakit katanya apa? Allah. Jarang orang sakit katanya rumah, kerja, KPI saya kita tidak ada. Dia bersakit tu Allah. Orang Islam lah. Hatta yang non-Muslim pun sama. Dia akan cari, oh my God. Walaupun tak ada God. Okay? Itu kalimah yang akan terungkai oleh setiap insan yang lemah. Tuan-tuan sekalian, kata Syekh Athaillah, kalau Allah buka satu ruangan yang untuk berkenalan, apa dia? Sakit, ujian, kesakitan. Walaupun, maka kata Syekh, wala tubali, jangan peduli. Jangan peduli kalau kamu sedikit amalan kamu. Allah buka ruangan puasa, payah sikit. Payah tu, kalau kita rasa payah, normal, kita kata normal lah payah puasa. Tapi mungkin tu Allah punya ruangan untuk ta'aruf kita. So jangan peduli, saya ni nak Allah kenal nanti saya tak banyak amalan. Tak,
fala tubali. Jangan peduli. Bila Allah buka peluang, Allah nak dengan kita. Contoh sekalian, fa innahu ma fatahaha lak illa huwa yuridu an yata'arraf ilaik. Allah akan buka peluang tu, sakit, ujian, sedih, kecewa. Allah akan buka, mereka Allah nak kenal dengan kita. Member kita suka orang tu, tapi nak segan nak tegur dia lah, nak member yang segan lah. Siapalah kita. Tiba-tiba hari-hari dia WhatsApp kita. Oh, satu kebanggaan bang. Kita akan screenshot tu, masuk FB kita. Dia nak menyimpan kenangan tu. Bagaimana pula kalau Allah yang membuka ruangan? Kan? Itu bahasa sufi. Halus. Dia tak pernah tengok sakit, ujian, kecewa tu benda yang berbentuk negatif, tapi dia anggap bagi apa? Sebagai satu peluang ta'aruf. Dalam kita ni puasa kan tentu sakit, penat, lelah, kadang murid, kadang ngantuk, semua tu ada. Nama itu merupakan ruangan dia. Apa kata dia? Alam ta'lam. Kamu tahu tak? Bila Allah nak kenal dengan kita tu, Allah datang kepada kita. Dan manakala amalan pula kita pergi kepada dia. Amalan silakan. Semayang, tarawih, tadarus, alhamdulillah. Buat semua, tuan-tuan, jangan tak buat. Tapi itu kita beri. Terima Allahu a'lam. Tetapi bila tak approve, yakin, sakit, sedih, kecewa, tak boleh kawat di kampung, semua tu. Ni, nak raya ni. Tahun ni, raya kat sini kot. Tu satu statement yang bahaya tu. Statement tu tak boleh keluar. Kalau ketika selain nombor tak apa, Syawal tak boleh keluar. Kita raya sini kot. Tu kalimah yang begitu di bawah mahkamah tu. Allah. Ini ayat contoh suami yang sibuk kan, ayat ada kerja lah, kena jaga lah. Tak boleh balik kampung lah. So next year lah, next year. Okay juga tu. Tapi kalimah tu cukup menyedihkan. Kalau orang balik kampung ni dah beli dah 3 set baju ni, dah tempah kat Shopee dah ni, bagainya TikTok, bagainya Allah jamin. Itu juga ujian lah kan. Tapi itu juga merupakan ta'aruf Allah. Ta'aruf sampai pada kita. Amalan kita pergi pada dia. Amalan mungkin dia tolak. Dan ta'aruf adalah pintu yang Allah buka. Tuan sekalian, itu satu benda yang dipanggil membuka keberkatan lah. Ramadan susah dan ada kepayahan itu banyak dalam berjanji puasa. Memang Allah sengaja pilih untuk puasa itu macam tu. Dalam bahasa hadis mengatakan bila puasa tu hamba aku ini meninggalkan sifat manusia dia, apa dia? Makan dan minum kerana aku. Jadi Allah pun appreciate kita dengan pahala yang tidak ada had ataupun limitasi. Contoh sekalian, pahala bila dapat di hari kiamat. Kalau lamanya tunggu, tak lama. Esok mati cepat dah dia. Tuan-tuan sekalian, tapi tadi tu waris tu ada setiap masa dengan kita. Lagi tinggi tuan-tuan punya kehampiran dengan Allah dengan amalan. Amalan ni pula umum. Amalan khusus baca Quran, solat, zakat. Amalan umum apa? Tafakkur. Dari awal tadi tu, starting tu, zikir tu adalah ibadah. Tafakkur ni tak akan lepas daripada kita. Tengah buang air pun tafakkur, maksudnya. Macam mana saya nak berzikir, nak setiap saya ingat Allah Ta'ala setiap masa. Tapi saya tak boleh berzikir tengah buang air kan, tengah mandi boleh berzikir. Boleh tafakkur. Sampai tahap bila-bila boleh tafakkur. Jadi sampai ulama dahulu pun tidur pun tafakkur. Dalam sebuah kisah, Imam Syafi'i pergi ziarah Imam Malik. Kisah ni kisah last kot tabi'an ya. Jadi Imam Malik menyambut Imam Syafi'i dalam rumah dia untuk jadi tamu. Anak Imam Malik pun tengok Imam Syafi'i, ni hebat ni, kata dia orang power daripada Mekah ni, mengaji dekat Madinah, mesti hebat orang ni. Jadi anak Imam Malik pun tengok hendak malam-malam, bukan sekolah lah, dia tengok tidur dekat luar, bukan tidur dekat dalam bilik, tidur dekat luar. Dia nampak lah kan, dia buat apa kan, baca Quran ke. Kalau kita mesti kita akan menunjukkan bahawa kita bagus baca Quran lah, tak tidur lah, dia duduk lah. Imam Syafi'i tak ada, lepas isyak betul baik. Jadi Imam Malik anak yang lain dia nakal, bukan nakal lah, orang muda kan tengok, tak ada apa-apa pun, tangan tak pegang tasbih, Quran tak ada, tidur tu tak power lah. Esok tu anak ini tanya Imam Syafi'i, wahai Tuan Imam, saya tahu
tuan ni orang yang hebat. Tapi malam tadi tu banyak benda tu tak puas hati ya. Tidur, tak mau dia mulai, kaki ada Quran macam-macam lah. Dia punya komplain kan. Imam Syafi'i kata, walhamdulillah, malam tadi saya nak tidur, tapi nak tidur, nak alih Quran tu tak boleh. Kenapa pula? Quran ni kan tuan rumah yang punya. Takkan saya nak alihkan, tak boleh. Itu hak tuan rumah. Jadi saya tak ada pilihan melainkan menghadapkan kaki. Saya lencongkan sedikit. Satu benda jawapan. Kedua, memang saya tidur, tapi saya baring. Saya bukan tidur terus. Walhamdulillah, malam tadi punya perbaringan saya dapat selesaikan 40 masalah fiqh. Baring dan berfikir. Dia bukan terlangkup sebenarnya. Terlangkup dia bukan tidur betul. Tadi elok mengiring pelaksanaan sunnah Nabi kan. Lepas sekejap melangkup dia, tak apa. Itu maknanya telah pun fana dalam alam tidur. Tapi saya kan baring tentang itu berfikir. Kata ulama, tidur ahli fiqh terlentang. Pada fikir. Cuba tak tidur terlentang. Boleh tidur tak? Mereka pernah gila lah. Mungkin tak boleh kan? Terlentang, kita biasa tidur akan mengiring. Tak tahu lah mengiring apa tu yang paling cantik kali. Kata ulama, kata-kata doktornya, dan hati kita ni akan lebih rehat. Kata ulamanya, tidur mengiring ni, ingat kita pada dalam kubur nanti dah mengiring. Apa sekalian. Jadi tidur terlentang tu, dia tak tidur. Dia memikir. Tengok atas kan? Tengok memikir. Jadi kata Imam Syafi'i, walhamdulillah, walaupun saya membaring, tapi saya selesaikan 40 masalah fiqh. Dia tu pun anak. Power gila ni. Okey. Tuan ya. Jadi kenapa macam tu? Kalau tidur lah pula Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia katakan hanya tidur, tuan-tuan sekalian, satu malam 2 jam. Yang bagi dia tidur pasal bila? Hebat orang dulu kan, kita pun tak tahu macam mereka ni. Tidurnya hanya di antara azan dan iqamat. Dulu kan panjang sikit, 20 minit. Azan aja, dia sembahyang qabliyah, dia pun tidur je. Tidur duduk, tak pakai selimut pun sebenarnya. Bukan pakai selimut, bawa bantal, bawa banyak nyamuk kan. Tidur kejap dia. Dan itulah tidur mereka. Kenapa macam tu? Baru kita faham. Jadi itu ulama dahulu dia ada ta'afuf yang kuat. Dia ada warid, orang soleh ada warid yang kuat. Warid itu pula datang pada kita. Cuma kita tak layan kadang-kadang kan. Namun kalau kita layan warid itu, tuan-tuan sekalian, terdetik buat. Bangun, kiam. Puasa. Itu warid yang kuat, insya-Allah nanti akan jadi lebih kuat. Tuan-tuan akan lebih hampir lah. Ini saya cakap teori, saya tak itu pun tuan. Ini ilmu tuan-tuan sekalian untuk kita dapatkan keberkatan. Nanti sampai masa ini tuan tahu itulah dia berkat yang tidak boleh kita gambarkan dalam bentuk tulisan ataupun gambaran. Tuan-tuannya, baik, itulah dia bagaimana puasa ini membentuk kita. Dalam bahasa usul fiqh, puasa ni kewajipan yang dipanggil sempit. Apa sempit? Start daripada subuh sampai kepada maghrib, tuan-tuan berpuasa penuh. Tak ada pun ruangan boleh tak puasa. Beda dengan semayang ni maksudnya pukul 1:30 zuhur sampai kepada asar 4:40. Tempoh itu panjang zuhur, tapi semayang ni kejapnya 10 minit. Jadi kalau puasa penuh, tak ada ruangan untuk tak berpuasa. Tuan-tuan sekalian, makanya penuh dengan bahasa kita lah, penuh dengan ruangan untuk rahmat dan barakah. Maka kita ambillah keberkatan, ambillah kebaikan, kepenatan dan kelaparan itu nikmat dipanggil ta'aruf dari Allah Ta'ala. Dan kita anggap itu adalah berkat ataupun jalan kepada keberkatan Allah Azza wa Jalla, dan diisikan dengan kebaikan lah. Tuan-tuan dah isi dengan kebaikan, jangan dirosakkan dengan benda yang lorok lah. Kita fahamlah kita punya kondisi kan dengan yang lorok-lorok. Mudah-mudahan kita dibersihkan daripada hal-hal tersebut, insya-Allah Ta'ala. Baik, hadirin sekalian, itu sedikit nasihat dan juga saya daripada Al-Fakir yang mempunyai rumah. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dan keberkatan, dan kita doakan kepada Allah Ta'ala agar kita diberikan barakah yang berpanjangan, insya-Allah Ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu
minhum minkum. Okey, berkat ni boleh kata perkara yang intangible. Wujud tapi tak dapat diukur, kan? Diwujud tapi dapat diukur. Dan macam fikiran kita, wujud tapi yang ditangible kan adalah otak. Jadi macam berkat ni, apa yang relate hati kita ke, body kita. Saya cuba ringkaskan. Dalam pembahagian ilmu barat berkata kita ada 3, iaitu physical, mental, spiritual. Kita setuju macam mana? Sebenarnya mungkin. Kalau dalam kitab Imam Ghazali dia bagi 2 je. Physical, zahir dan batin. Batin tu pula ada 2 lah, mental dan juga kita punya hati, akal dan hati kita. Dalam ulama usuluddin, mereka khilaf pendapat, adakah hati itu akal, adakah akal itu hati. Ulama Islam kata akal dan hati adalah sama. Tidak boleh kita asingkan. Barat dia asingkan sebab dia tak beriman dengan Tuhan. Sebab tu dia asingkan spiritual dengan mental. Kita tak. Dia kata kita ada spiritual dan ada mental. Itulah dia panggil batin. Itulah dia yang sama. Betul. Tangible dia otak. Nampak kan? Tapi siapa boleh pastikan memang akal kita di otak? Allah. Tangible dia hati yang leguk ni, jantung. Kita pun hati tak fungsi jantung lah. Siapa yang boleh meyakinkan itulah adanya akal atau otak? Allah. Memang sukar. Macam roh lah. Roh, akal, hati pun yang sukar untuk dipastikan. Ternyata kita lemah. Baik, manakah kesan dan keberkatan? Bukan pada fizikal, pastinya pada kita punya hati lah. Kita pakai hati lah, mudah faham. Mungkin dia atur akal, mungkin dia atur hati, wallahualam. Tapi yang penting dalaman kita, bahasa mudah dalaman lah. Inner kita. Kita boleh rasa lah, ya Allah. Namun keberkatan itu pasti akan membentuk kehampiran kepada Allah. Tak ada hampir tu bukan berkat. Walaupun tangible-nya hebat. Okay? Nanti saya akan baca esok. Saya simpan tuntut esok tu. Dah cepatnya ni. Tuntut esok saya dah ada. Kemudian step-step ni kita akan tengok. InsyaAllah kita doakan itu boleh membantu kita untuk terus melayani hidup lah ke arah kebaikan dan keberkatan. Mudah-mudahan menjawab simple sebenarnya. Impactnya pada kita punya dalaman, hati ataupun akal. Wallahualam. Syukur itulah jawapan yang agak terombak, yang lemah. Mudah-mudahan memberikan kebaikan. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang tadi Ustaz bagi yang dalam bahasa Inggeris, dia daripada